Alhamdulillah, di petang yang cukup mulia ini, petang Jumaat, saat yang cukup istimewa, kita ingin untuk sedikit mengambil faedah dari apa yang pernah disebutkan oleh Sayyidil Imam Shibli, uh, rahimahullah, yang mana dia mengatakan satu ketika dia didatangi oleh uh, sekumpulan tetamu di kalangan orang yang saleh. Masya Allah, datang bertetamu ke rumahnya orang saleh. Kita ni kalau orang datang rumah kita, dia menjadi tetamu. Dan apabila tetamu datang ke rumah, sebenarnya dia bawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Nabi, apabila dia keluar, dia akan bawa dosa kita keluar sehingga kita akan mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan kepada tetamunya. Apatah lagi kalau tetamu itu adalah orang yang saleh. Masya Allah, tabarakallah. Para sahabat, mereka merasa malu kepada Nabi. Mereka segan dengan baginda Rasulullah SAW. Pun begitu, hasrat mereka tidak lain juga agar kalaulah berkesempatan Nabi dapat menjadi tetamu kepada mereka. Dan di antara mereka yang paling segan ini pastilah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa ataupun sangat sedikit apa yang ada di rumah mereka. Maka sudah tentulah mereka bertambah malu dan segan untuk menjemput Nabi SAW. Tapi tawaduknya Nabi kita Muhammad SAW dan besarnya jiwa Rasulullah. Siapa pun yang mengundang kepada Nabi akan dipenuhi undangan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sekian riwayat diceritakan Nabi pernah memenuhi undangan seorang tukang jahit yang status tukang jahit waktu itu adalah pendapatannya adalah sangat kecil. Pernah Nabi menyahut ataupun memenuhi undangan daripada nenek kepada pembantunya, iaitu yang berkhidmat kepadanya, iaitu nenek Anas bin Malik, yang berhasrat Nabi datang ke rumahnya dan salat di satu sudut sehingga dijadikan musalla, dipenuhi oleh baginda Rasulullah SAW. Pernah Nabi menjadi tetamu kepada seorang yang miskin, yang ketika mana dia cuba menjamu Nabi dengan makanan yang agak kita panggil baginya adalah satu makanan yang istimewa, akan tetapi ternyata yang dihidangkan kepada Nabi itu adalah makanan yang hampir basi. Pun begitu, dipenuhi undangan itu dan dimakan dengan peluh selera oleh baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Ini usaha yang dilakukan oleh para ashab adalah untuk supaya rumah mereka itu mendapatkan keberkatan dari kehadiran tetamu, apatah lagi tetamu itu adalah orang-orang yang saleh. Al-Imam Al-Shibli rahimahullah kata, alhamdulillah dia diberikan rezeki yang datang bertetamu di rumahnya adalah orang-orang saleh. Bahkan kata Imam Shibli, dan dia bukan seorang yang biasa, dia adalah merupakan seorang awliya Allah. Dia adalah merupakan orang yang saleh. Imam Shibli adalah terkenal dengan kesalehannya. Dia mengatakan, fa'alimtu annahum minal abdan. Masya Allah. Dia kata, aku tahu yang mereka itu adalah wali abdan. Sampai begitu, la ya'arifu wali illa wali. Tak ada yang mengetahui akan seorang wali itu kecuali dia pun wali. Imam Shibli kata, aku mengetahui mereka itu adalah merupakan awliya Allah. Maka faqultu lahum, maka aku kata kepada mereka, ausini biwasiyatin anfa'u biha fi dini wa dunyaya. Berikanlah wasiat, pesanan kepada aku, satu wasiat yang akan memberi manfaat dengan wasiat itu bagi agamaku dan duniaku. Maka qalu, mereka para salihin itu pun mereka pun berkata, nusika bisitatin asya. Aku kata kami wasiat dengan kamu dengan 6 perkara, dan mudah-mudahan itu juga menjadi panduan kepada kita, khususnya kita ni berada di zaman sekarang. Yang pertama, man kathura naumuhu fala yatma' fi riqqati qalbih. Barang siapa yang banyak tidurnya, maka dia tidak akan merasai dari kelembutan hati. Maka tidak akan terkesan, tidak akan membawa kepada lembutnya hati. Iaitu lembutnya hati maknanya hati ini akan mudah menangis kerana mengingati kesalahan, rindu kepada Allah
dan juga hati tak mudah terkesan kerana salah satu sebab penghalangnya adalah banyaknya tidur. Yang kedua, man kasura akluhu fala yatma' fi qiyamil lail. Barang siapa yang banyak makannya, maka akan sukarlah dia ataupun akan terhalanglah dia daripada bangun untuk ibadah di waktu tengah malam. Waman ikhtara suhbah zalimin waman ikhtara suhbata zalimin fala yatma' fi istiqamati dinihi. Dan siapa yang memilih untuk bersahabat dengan orang yang zalim, maka dia tidak akan mendapatkan istiqamah lurus di dalam agamanya. وَمَنْ كَانَ الْكَذْبُ وَالْغِيبَةُ عَادَتَهُ فَلَا يَطْمَعْ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا مِنَ الْإِيمَانِ. Barang siapa yang pembohongan dan mengumpat dan mengaibkan orang itu adalah menjadi kebiasaannya, maka jangan harap dah dia dapat keluar daripada dunia ini dengan iman. Masya Allah. Yang kelima, وَمَنْ كَثُرَ اخْتِلَاطُهُ بِالنَّاسِ فَلَا يَطْمَعْ فِي صَفَاءِ قَلْبِهِ وَلَذَّةِ عِبَادَةِ. Barang siapa yang banyak dianya bercampur gaul dengan manusia, terlalu banyak sangat, dan melepak-lepak dengan manusia ni, maka jangan harap dah dia dapat bersih hatinya dan merasakan kelazatan ibadah. Dan yang keenam, وَمَنْ طَلَبَ رِضَاءَ النَّاسِ فَلَا يَطْمَعْ فِي رِضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى. Barang siapa yang mengharap hanya kepada rida manusia, jangan harap dah dia akan mendapatkan rida dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 pesanan ini dipesan oleh awliya Allah kepada seorang wali. Masya Allah, tabarakallah. Tak lain sebenarnya adalah juga pesanan kepada kita, khususnya di zaman yang mencabar ini, untuk kita mengambil ia sebagai suatu azimat, pegangan kepada kita untuk kita mendapatkan daripada penyelesaian daripada apa yang kita berada di saat ini dengan apa yang telah diberikan panduan, iaitu yang pertama adalah mengurangkan tidur, mengurangkan makan, memilih sahabat yang saleh, meninggalkan pembohongan dan ghibah ataupun mengumpat, dan juga kurangkan daripada sentiasa bercampur gaul dengan manusia, dan juga jangan sampai kita mendahulukan untuk mendapatkan ridha manusia daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit pesanan yang kita bawakan ini memberikan pedoman kepada kita dan memberikan kepada kita panduan di dalam kehidupan. Amin. Allahumma amin. Allahu Allah, ya Allah, Allahu